Baik, Assalamualaikum sekali lagi ya. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi bagi mereka yang belum menonton ya live saya sebentar tadi, jadi sila tonton kerana live itu walaupun pendek memberi keputusan awal satu tinjauan baru yang telah saya lakukan, iaitu jangkaan keputusan PRN bagi 6 negeri yang bakal berlangsung ya dijangka bulan Julai atau Ogos ya. Jadi saya minta orang undi berapa negeri yang perikatan dijangka menang dan PH dijangka menang. Jadi pastikan anda tonton live itu. Jadi jika jelas bolehlah maklumkan saya hari ini atau live ini saya akan menjelaskan ya tanda-tanda bahawa kerajaan tidak boleh bertahan lama. Dan untuk memulakan hujah saya akan jelaskan kepada anda kesilapan terbesar Anwar Ibrahim. Jadi bila kita cerita kesilapan terbesar Anwar Ibrahim, mungkin ada orang akan ungkit beberapa kesilapan yang telah Anwar lakukan, seperti melantik Zaid Hamidi, seperti tidak memenuhi janji dan sebagainya, sebab banyak kepincangan dalam pentadbiran Anwar. Tetapi sebenarnya kesilapan terbesar Anwar Ibrahim, paling besar, yang menjadi punca segala yang berlaku sekarang, adalah dia setuju menjadi Perdana Menteri selepas PRU 15. Jadi kenapa saya kata demikian? Baik, saya mulakan dengan menjelaskan perkara yang sebenarnya adalah fakta, iaitu Anwar dah lama kemaruk nak jadi PM. Jadi ada orang kata Anwar dah tunggu 23 tahun ke 24 tahun ke nak jadi PM ya, ataupun ada media-media antarabangsa yang berkata after 24 years Anwar became the Prime Minister. Okay. Sebenarnya 24 tu bukannya satu angka yang tepat ya. Kerana apa? Anwar dipecat dari UMNO dan dari jawatan timbalan Perdana Menteri, tak silap saya tahun 97. Okey. Jadi countdown mereka mulakan dari sana. Okey. Mereka mulakan dari sana. Sebenarnya saya tak setuju. Sebab andai kata Anwar tidak dipecat sekalipun, dia tidak akan jadi Perdana Menteri selagi Tun masih Perdana Menteri. Dan Tun letak jawatan pada 2003. Jadi saya rasa kalau nak countdown ya, atau nak kira berapa lama Anwar menjadi Perdana Menteri tepi sebelum menjadi Perdana Menteri baru-baru ni, kita kira dari 2003. Jadi dari 2003 hingga 2023 ialah 20 tahun. Jadi ada orang kata 20 tahun Anwar menunggu baru jadi Perdana Menteri. Jadi dia memang layak jadi Perdana Menteri. Kalau sekadar mengimpikan nak jadi Perdana Menteri sudah menjadi asas kepada mengapa seseorang itu perlu dilantik Perdana Menteri, saya rasa di luar sana ada ramai yang impi nak jadi Perdana Menteri. Katakan hari ini saya beritahu saya nak jadi Perdana Menteri. Okey? So adakah ini bermakna kita mula countdown dari hari ini, iaitu 15 April 2023? Maknanya saya selepas saya berjuang untuk 20 tahun, pada 15 April 2043 saya harus menjadi Perdana Menteri. Adakah ini bermakna Khairi Jamaluddin yang dalam kempen pilihan raya pada 2022 memberitahu hasrat dia untuk menjadi Perdana Menteri? Maka adakah ini bermakna Khairi wajib menjadi Perdana Menteri sekurang-kurangnya pada 2042? Jadi setakat nak berimpi nak jadi Perdana Menteri itu tidak melayakkan seseorang menjadi Perdana Menteri. Tetapi dalam 20 tahun atau 24 tahun kalau kita kira semenjak Anwar dipecat dan sebagainya lah, okay, dia memang terdesak nak jadi Perdana Menteri ya. Dan kalau kita lihat perjuangan keadilan dari awal lagi, ianya mengutuk pentadbiran Tun Mahathir. Jadi kalau kita baca keseluruhannya,
Maka Anwar nak jadi Perdana Menteri sebab banyak dalam pentadbiran Mahathir yang dia hendak kononnya perbetulkan. Okey. Tapi Anwar pandai berretorik sahaja. Dan dalam 20 tahun ni banyak fitnah, banyak hasutan yang Anwar lakukan terhadap kerajaan-kerajaan yang ada selepas kerajaan pimpinan Mahathir, ya, untuk cuba tumbangkan kerajaan itu dan untuk cuba meyakinkan rakyat bahawa kerajaan perlu ditumbangkan. Anwarlah pemimpin yang paling banyak terlibat dalam gerakan-gerakan cuba menumbangkan atau mengganggu gugat kerajaan-kerajaan terdahulu. Dan kalau kita ikut logik Laskar PH ni sekarang ni dalam media sosial, bahawasanya ini adalah kerajaan YDPA, maka tidak harus dipersoal. Peliknya mereka tak persoal Anwar dulu bila Anwar ganggu gugat kerajaan-kerajaan terdahulu yang juga kerajaan YDPA, ya, yang juga kerajaan YDPA. Malah masa tu Anwar menghasut rakyat untuk menyokong dia dalam usaha menumbangkan kerajaan terdahulu, kerajaan YDPA juga. Okey, so dia terdesak, dia hasut, dia adakan perhimpunan-perhimpunan. Ada satu perhimpunan dia adakan bersama Bersih, dia mengingkari perintah PDRM dan langgar masuk ke Dataran Merdeka, dan di situ dia hasut rakyat dengan hujah nak adakan Malaysian Spring dengan merujuk kepada Arab Spring. Arab Spring dulu adalah satu pemberontakan rusuhan besar-besaran yang telah mengorbankan banyak nyawa untuk meruntuhkan kerajaan yang ada. Ini dilakukan oleh siapa? Anwar Ibrahim. Ya. Kemudian selain daripada itu, dia juga membuat banyak sidang-sidang media mendakwa dia ada sokongan majoriti berulang kali bahawa kerajaan akan runtuh, dia akan ambil alih. Yang peliknya, bila dia PH dah ambil alih kerajaan pada 2018 di mana Tun jadi Perdana Menteri, Tun Pelawa ada ketika tu Anwar ditanya nak masuk tak dalam kerajaan sebagai menteri sementara menunggu peralihan kuasa. Dia kata tak mau. Tapi di belakang tabir dia cuba kumpul sokongan, ya. Dia buat sidang-sidang media, dia dakwa dia ada sokongan majoriti yang dia tidak pernah buktikan, sekaligus mengganggu gugat kerajaan gabungan dia sendiri. Terlalu terdesak nak jadi Perdana Menteri, sedangkan Tun belum sampai pun 2 tahun duduk sebagai Perdana Menteri, ya. Jadi Anwar telah banyak ganggu gugat kerajaan-kerajaan terdahulu. Langkah Sheraton pun disebabkan Anwar. Sebab ramai MP Bersatu terlalu takut, ya, kerajaan akan tumbang. Jadi untuk menghalang Anwar, walaupun sebenarnya Anwar tidak ada sokongan, tapi untuk menghalang Anwar, mereka terpaksa bersetuju untuk bersatu bekerjasama dengan UMNO. Ya, semuanya disebabkan Anwar. Dia ganggu gugat kestabilan. Ya. Hari ini Hadi dipanggil ke Balai Polis untuk disoal. Berhubung dakwaan kerajaan boleh dijatuhkan, perlu dijatuhkan. Tetapi manusia yang paling banyak menghasut orang untuk menyahstabilkan kerajaan-kerajaan terdahulu adalah Anwar. Kerana apa? Kerana dia terdesak jadi Perdana Menteri. Dia taksub, dia kemaruk nak jadi Perdana Menteri. Jadi sifat dia ni yang terdesak ni akhirnya telah menjurus kepada satu keputusan salah selepas PRU 15. Selepas PRU 15, Pakatan Harapan menang 81 kerusi. Bukan 82 ya, jangan kira mudah. Okey, 81 kerusi. Perikatan Nasional akhirnya menang 74 kerusi, ya, 73 campur 1 selepas pilihan raya Padang Serai. Ya. So jadi bila kita lihat, ya, 81 kerusi ini dengan GPS, dengan GRS, dengan parti-parti yang ada di situ, Anwar sebenarnya boleh jadi Perdana Menteri dah. Sebab kalau kerjasama dengan GPS, kerjasama dengan GRS dan beberapa MP lain, ya, dia dah cukup majoriti. Tetapi Anwar tidak mahu berbuat demikian sebab dia tahu GPS ni akan ikut UMNO. Jadi dia terpaksa memujuk BN untuk kerjasama. Now, di dalam BN sebenarnya majoriti MP tak mahu kerjasama dengan Anwar, tak suka dengan Anwar. Dia tak setuju Zahid kerjasama dengan Anwar. Malah ada MP tanda tangan akuan bersumpah untuk sokong Muhyiddin.
Dan akuan-akuan bersumpah itu sebenarnya sudah diserahkan ke istana dan Muhyiddin memiliki majoriti. Itu sah. Tetapi Zahid memainkan satu permainan kotor. Dia memperdaya MP-MP Barisan Nasional, dia memanggil MP-MP Barisan Nasional untuk satu mesyuarat majlis tertinggi, ya, Barisan Nasional, dan dia bersetuju mereka tidak akan kerjasama dengan Anwar dan Muhyiddin. Mereka akan duduk dalam pembangkang. Jadi disebabkan MP-MP Barisan Nasional terujar dengan kata-kata Zahid, maka mereka bersetuju. Agong dah panggil mereka menghadap, tapi tak apa, Zahid boleh wakili mereka untuk menghadap. Tapi dalam senyap, Zahid membuat satu warkah dan menipu dalam warkah tu kepada Yang di-Pertuan Agong bahawa kesemua 30 MP Barisan Nasional sokong Anwar. Disebabkan penipuan Zahid ini, maka semestinya Agong tidak mempertimbangkan lagi MP-MP sokongan beberapa akuan-akuan bersumpah sokongan beberapa MP UMNO terhadap Muhyiddin. Jadi akhirnya Agong percaya bahawa semua MP sokong Anwar, walaupun itu penipuan. Ya, lepas MP-MP dapat tahu apa yang Zahid lakukan, mereka cukup marah. Ada ramai yang minta Zahid letak jawatan. Tapi malangnya nasi dah jadi bubur pada ketika itu kerana Anwar dapatlah jadi Perdana Menteri kerana Agong yakin Anwar mungkin mendapat sokongan majoriti. Ya. Jadi Anwar dapat Perdana Menteri atas tipu muslihat Zahid. Ya. Jadi di situ kita sudah nampak ada komplot. Ya. Sebelum PRU 15 kita sudah nampak Zahid beria-ia nak masuk kerajaan atas pengakuan dia sendiri bahawa PRU perlu diawalkan bersangkut dengan kerana kes mahkamah dia. Okey. Jadi semestinya kalau kita lihat seluruh ni, semuanya kita baca semuanya, saya lihat Zahid terdesak nak masuk kerajaan untuk melepaskan diri dia, dan disebabkan itu dia bersubahat dengan Anwar dan menaikkan Anwar menjadi Perdana Menteri. Okey. Tetapi Anwar perlu pada masa itu sepatutnya dia bijak. Ya, dia lihat Zahid ni dulu pernah khianat Anwar sendiri. Dalam cuba mendapatkan sokongan untuk Anwar, tiba-tiba Zahid buat U-turn. Dia pergi sokong Muhyiddin. Sebab Zahid terdesak nak lepaskan diri. Kemudian bila Muhyiddin enggan campuri kes mahkamah, saya lihatlah Zahid menumbangkan kerajaan pimpinan Muhyiddin. Ya. Saya lihatnya dengan jelas kerana jangan lupa saya merujuk kepada kenyataannya, kenyataan Zahid sendiri bahawa semuanya berkisar di sekitar kes mahkamah dia. Dan saya juga ingat kenyataan yang dibuat Zahid selepas Najib didapati bersalah. Dalam keadaan marah, Zahid kata ada satu pengumuman besar yang akan dilakukan, dan ini telah menjurus kepada pengumuman tarik sokongan terhadap Muhyiddin. Okey. Kemudian bila Ismail Sabri pula tidak campuri kes-kes mahkamah, Zahid menggunakan alasan-alasan palsu untuk mendesak agar parlimen dibubarkan. Dan ini telah menjurus kepada keruntuhan kerajaan pimpinan Ismail Sabri. Jadi orang ni adalah pengkhianat rakan sendiri, orang ni adalah penipu dan terdesak untuk selamatkan diri. Jadi kalau Zahid boleh buat benda ni semua dan dulu pernah khianat Anwar, jadi Anwar perlu tahu bahawa apabila Zahid bekerjasama dengan Anwar untuk naikkan Anwar jadi Perdana Menteri, sokongan itu tidak akan bertahan jika Anwar tidak bantu bebaskan Zahid. Kerana Zahid sendiri dah mengaku PRU 15 ni diawalkan ni ada sangkut dengan kes mahkamahnya. Now or never. Dia nak bebaskan diri. So sekarang ni Anwar sudah nampak kesannya, dengan iaitu kesan bekerjasama dengan UMNO. Saya dah jelaskan dalam video-video yang lepas kenapa Anwar akhirnya akan tumbang. Saya dah jelaskan mengapa sekalipun bosku dibebaskan atau tidak dilepaskan dengan pengampunan, parlimen akhirnya akan tumbang awal. Cuma saya tak tahu tahun ni ke tahun depan. Saya jangka boleh berlaku tahun ni atau tahun depan. Saya juga telah menjelaskan dalam live-live yang lepas tekanan yang sedang dihadapi oleh Zahid, yang pada awalnya Zahid ingat dia dah kuasai MKT.
dengan orang-orang dia. Rupa-rupanya yang kuasai MKT adalah orang-orang bosku yang memberi kata putus kepada Zahid kerana mereka hendak bosku selamat. Jadi semua penjelasan ini anda boleh rujuklah live-live berkaitan dalam seminggu ni saya dah buat, ya. So pendek kata, Anwar dah lihat kedudukan dia terancam di bawah kerajaan ini, dan yang mengancam bukan orang lain, yang mengancam adalah Zahid dan UMNO, ya. Dari sudut pentadbiran, disebabkan Zahid, Anwar terpaksa tutup sebelah mata bila berlaku lantikan-lantikan politik UMNO. Malah PH terpaksa buat lantikan-lantikan politik untuk mengimbangi lantikan-lantikan politik dari UMNO. Kita lihat tidak boleh, ya, menunaikan janji untuk memerangi rasuah kerana tidak ada siapa yang percaya Perdana Menteri ini serius nak menangani rasuah, sebab orang yang dilantiknya sebagai timbalan dalam kerajaan adalah orang yang terpalit dengan rasuah, ya. Kita dah lihat bahawa Anwar berat sebelah dalam siasatan-siasatan, ya. Skandal besar seperti Pandora Papers sebelum PRU, beria-ia Anwar nak siasat, nama Zahid ada dalam. Lepas PRU dia senyap, malah dia naikkan orang tu jadi timbalan dia. Orang tu terlibat dalam skandal LCS, tapi Anwar tak mau siasat, dia siasat orang lain. Sedangkan skandal LCS dah ada laporan PAC yang menunjukkan pelibatan Zahid dalam keadaan mencurigakan dalam perolehan, ya. Dah nampak jelas tanda-tanda Zahid telah menyalahgunakan kedudukan dia tapi tidak disiasat, ya. So pendek kata, Anwar sudah lihat kerajaan dia bukan hanya tidak dipercayai, malah kerajaan dia akan jatuh, ya, akan jatuh. So kesilapan Anwar terbesar bukan lantik Zahid, itu memang kesilapan, tapi bukan kesilapan terbesar. Kesilapan terbesar Anwar ialah bersetuju untuk jadi Perdana Menteri. Anwar seharusnya sedar bahawa jika dia jadi Perdana Menteri dalam keadaan ini, dia akan jatuh tak lama lagi. Malah mungkin dia jadi Perdana Menteri terpendek dalam sejarah. Sepatutnya Anwar tolak jawatan Perdana Menteri atas alasan tidak ingin bekerjasama dengan kleptokrat. Sekali Anwar dah kerjasama dengan UMNO, ianya telah mengurangkan keyakinan sekelintir penyokong PH. Saya tak percaya kalau esok PRU, saya tak percaya semua India dan China akan sokong PH. Dia akan jatuh sedikit, akan ada boykot, tapi tak banyak lah, tapi akan jatuh sedikit, ya. Melayu tak usah ceritalah, Melayu sudah beralih ke tempat lain, ya. Akan jatuh sedikit sebab selama ni berhujah nak lawan kleptokrat, kemudian berpelukkan dengan kleptokrat. Siapa nak percaya Anwar nak perang rasuah? Tapi disebabkan mereka cerita retorika palsu ini adalah titah agung, maka mereka dapat menenteramkan orang Cina dan India. Hakikatnya agung tidak pernah bertitah perlu ada kerajaan perpaduan. Agung cuma kata kerajaan stabil. Dan hakikatnya kerajaan ini terbentuk atas tipu muslihat Zahid yang menipu kononnya 30 MP sokong Anwar, ya. Tetapi esok kalau contohnya Najib dibebaskan, orang lagi akan boykot Anwar, China dengan India, ya. Dan kemudian mereka marah, kenapa Anwar boleh dahlah kerjasama dengan kleptokrat, naikkan seorang yang dulu dikatakan kleptokrat sebagai timbalan Perdana Menteri yang sedang menghadapi kes rasuah. Jadi Anwar sepatutnya tolak. Dia sepatutnya kata, saya tidak akan kerjasama dengan kleptokrat. Jadi jika tidak ada sesiapa yang dapat tunjukkan bukti majoriti, Anwar mungkin masih jadi PM kerana Perdana Agung boleh lantik Perdana Menteri minoriti dan kemudian menyusun supaya diadakan PRU semula. Tapi Anwar tidak buat. Kalau Anwar buat dulu, ramai penyokong PH akan menghormati Anwar. Tapi Anwar tak buat. Kenapa Anwar tak buat? Sebab sejarah sudah tunjukkan Anwar terdesak nak jadi Perdana Menteri. Nak jadi Perdana Menteri pertimbangan utama. Bukannya prinsip. Bukannya rakyat. Bukannya kebenaran. Nak jadi Perdana Menteri. Ya? Jadi bila Anwar nampak peluang nak jadi Perdana Menteri, walaupun atas tipu muslihat Zahid,
Dia tidak berpegang kepada prinsip, dia tidak memikirkan kesannya kepada rakyat, dia setuju nak jadi Perdana Menteri, dia walaupun dia tahu ini akan menjurus kepada kerajaan yang akan sentiasa di bawah ancaman Zahid dan UMNO. Ya. Kalau Anwar benar-benar tidak terancam dengan Zahid, masa tu dia tak payah kerjasama dengan Zahid. Dia boleh terus pergi ke GPS dan bekerjasama dengan GPS, GRS dan beberapa MP dan boleh je tubuh kerajaan kalau dapat majoriti. Tapi Anwar tahu tak boleh. Dia tahu dia perlu bergantung kepada Zahid kerana GPS akan ikut BN. Jadi dari situ sahaja kita lihat Anwar tahu dia terpaksa bergantung kepada Zahid dan UMNO. Oleh kerana terdesak, dia menggadaikan prinsip dan menjadi PM. Dan hari ini reputasi Anwar sudah jatuh menjunam disebab tindakan bodoh itu. Orang dah tak percaya Anwar. Kalau esok Anwar tumbang, Anwar amat sukar untuk menjadi Perdana Menteri kembali dalam apa jua keadaan. Kerana orang tak percaya, orang yang dah 20 lebih tahun berjuang mati-matian untuk menentang rasuah, menentang kleptokrat dan sebagainya, hari ini mereka melihat Anwar sekadar pandai bercakap dan terdesak nak menjadi Perdana Menteri. Dia tidak kisah berkenaan dengan janji-janji dia untuk menunaikan janji-janji dia. Selama ini apa yang dia hendak adalah untuk menjadi Perdana Menteri sahaja dan dia sanggup menggadai prinsip untuk menjadi Perdana Menteri. Orang dah lihat dengan jelas. Jadi esok bila Anwar jatuh, PH akan amat sukar untuk meyakinkan rakyat bahawa mereka adalah pejuang reformasi. Mereka adalah pejuang menentang rasuah. Mereka adalah pejuang menentang kemungkaran. Orang sukar nak percaya. Kalau dulu Anwar guna alasan dalam ceramah dia, dulu ada PH banyak kepincangan tapi saya bukan Perdana Menteri, Tun yang Perdana Menteri, jadi saya tak boleh kawal. Hari ini orang dah lihat ini bukan soal Tun Perdana Menteri ke, ini bukan soal Anwar dan Perdana Menteri. PH tak boleh dipercayai. Ya, dan Anwar khususnya telah kencing kat kita, harga minyak nak turun, ya, harga ini nak turun, itu nak turun, semuanya kencing. Hakikat Anwar dululah yang selalu menghasut kita nak menentang kerajaan. Hari ini dia menghukum mereka yang sekadar nak berkumpul untuk berjumpa pun kena siasat sini, siasat sana, ya, dan dia hanya menyiasat musuh-musuh dia, dia tidak menyiasat orang dalam kerajaan dia sendiri, malah dia naikkan orang tu menjadi timbalan Perdana Menteri, jawatan kedua tertinggi dalam kerajaan. Jadi orang takkan percaya. Jadi kesilapan terbesar Anwar adalah menjadi Perdana Menteri. Seandainya saya Anwar, masa tu saya akan tolak. Dan sekiranya saya tolak, tidak mustahil Agong akan melantik saya juga sebagai Perdana Menteri, minority. Kemudian mungkin Agong akan membuat pertimbangan-pertimbangan untuk melihat sama ada saya ada sokongan majoriti menerusi undi Dewan Rakyat. Jika tak ada, mungkin Agong akan menjurus ke arah pembubaran parlimen dan pilihan raya semula. Tetapi disebabkan ramai akan hormat saya kerana berpegang kepada prinsip untuk tidak bekerjasama dengan kleptokrat, mana tahu PH kalau pilihan raya semula akan mendapat sokongan tambahan dan saya akan menjadi Perdana Menteri yang kuat. Ya. Jadi kesilapan bersetuju untuk menjadi Perdana Menteri adalah kesilapan yang bakal makan diri Anwar dan meruntuhkan PH buat selama-lamanya, tak lama lagi. So itu penjelasan saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.